Welcome channel Cikgu Titi. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama Cikgu Titi. Hari ini saya nak kongsikan tentang apa yang dinamakan stres ataupun tekanan. Sebenarnya saya banyak membaca daripada buku-buku dan juga internet. Sebenarnya apa benda sebenarnya stres atau perasaan yang tertekan tu. Jadi stres ni sebenarnya satu perasaan yang kita alami, dan apabila kita terima tekanan tersebut, tekanan atau tuntutan yang kita terima mungkin datang dalam bentuk untuk mengekalkan jalinan perhubungan, ataupun memenuhi harapan keluarga, ataupun untuk mencapai sesuatu matlamat. Jadi kenapa sebenarnya kita rasa tertekan? Jadi bila kita rasa tertekan tu, kita rasa kita tak mampu nak memenuhi tuntutan tersebut sebagaimana yang kita harapkan. Jadi sejauh mana yang kita dapat rasa tertekan tu, dan bagaimana kita hadapi perasaan tertekan tu, bergantung kepada keupayaan kita mengurus tekanan tersebut. Jadi sebenarnya stres tu baik atau tidak? Stres sebenarnya boleh jadi sesuatu yang positif, dan juga dia sebenarnya boleh jadi sesuatu yang negatif. Kadang-kadang kita perlukan stres sebenarnya untuk kemajuan dalam kehidupan kita. Jadi melalui keadaan tertekan tu, kita dapat meningkatkan keupayaan untuk kita sesuaikan diri, mengatasi dan bertindak balas terhadap cabaran kehidupan. Sebaliknya, stres yang memberi kesan yang tidak baik apabila ia tidak ditangani dengan sebaik mungkin, atau kita lihat dia sebagai satu yang negatif. Jadi pengurusan stres yang lemah sebenarnya dia akan mengakibatkan perasaan yang luar kawalan, dan seterusnya menyebabkan pemilihan daya tindak yang tidak sihat. Saya nak beritahu sebenarnya apa punca-punca utama yang boleh menyebabkan kita stres. Yang pertama sebenarnya biological. Bila badan kita tak sihat, kita sakit, kita tak selesa, ketidakupayaan pada organ-organ kita, penglihatan, pendengaran dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pemikiran kita yang negatif. Kita jadi takut, bimbang, kenangan pahit menghantui, pemikiran yang tidak rasional secara automatik. Itu boleh menyebabkan perasaan tertekan. Kemudian tingkah laku kita nak jalan dengan cepat, kita bercakap dengan nada yang kuat, itu semua boleh menyebabkan stres. Seterusnya, suasana sosial kita, orang-orang di sekeliling kita sebenarnya pun boleh menyebabkan kita stres, di tempat kerja, di rumah dan di mana-mana juga. Suasana fizikal juga menyebabkan kita, perubahan yang tak selesa tu boleh menyebabkan kita stres juga. Dari segi suhu, bising, warna, cerah ke gelap ke, bau, rasa dan kesakitan yang melampau. Jadi kita, macam mana kita nak tahu yang kita ni sebenarnya dalam keadaan tertekan? Bila kita rasa degupan jantung kita tu laju, meningkat, jadi pernafasan kita pun jadi cepat, perasaan-perasaan kita pun mulalah negatif, resah, bimbang, takut, kita marah. Lepas tu kita mengalami masalah tidur tak lena, ataupun kita asyik tidur berlebihan. Kemudian kita ada masalah dalam selera makan, kita tak selera nak makan, ataupun ada juga orang yang stres tu dia asyik makan je, ada juga macam tu. Jadi apa yang berlaku kalau kita rasa kita terlalu lama sangat dalam keadaan tertekan? Bila kita lama sangat dalam keadaan tertekan, kita mudah diserang penyakit sebab kita kurang daya pertahanan badan kita. Itu yang wujudnya masalah-masalah kesihatan, darah tinggi lah, paras kolesterol pun tinggi, sakit jantung, stroke. Lepas tu kita ada masalah psikologikal juga, kita resah, kita murung, kita kecelaruan pada pemakanan dan juga masalah tidur. Kemudian daya tindak badan kita pun jadi lemah. Tu yang kita nak amalkan secara hidup yang tidak sihat. Kita hisap rokok lah, arak lah, salah guna dadah, bergaduh lah, keluarga jadi pincang dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh lakukan bila kita rasa stres ni? Kita kenal pasti punca tu kita stres tu kenapa. Bila kita dah kenal pasti tu, kita cuba belajar untuk hadap dia, kita cuba belajar menguruskannya. Jadi macam mana kita nak uruskan stres kita ni? Okey, kita tarik nafas slow-slow, kita perlahankan pernafasan kita. Cuba duduk dan diam untuk kita kurang-kurangkan sikit pergerakan kita.
kita lega-legakan otot kita. Kemudian pemikiran kita negatif tu, yang tak rasional tu, kita cuba ubah menjadi positif. Kita bina benda-benda yang baik. Kita tumpukan perhatian kepada pemikiran yang baik-baik, yang positif. Kemudian cubalah kita gunakan jenaka untuk ubahkan pemikiran kita yang tertekan tu. Kita baca bahan jenaka, kita baca, kita tengok cerita-cerita jenaka tu pun boleh juga buat hidup kita ceria. Kemudian kita ubah tempat persekitaran kita. Cuba kita jauhkan daripada suasana-suasana yang negatif. Kalau kita punya persekitaran tu serabut, cuba kita cantik-cantikkan tempat kita. Kita letak bunga ke, letak apa jualah yang cantik-cantik. Kemudian kita libatkan diri kita dengan aktiviti yang seronok-seronok. Jadi mana tahu kita rasa benda-benda yang pahit tu kita boleh lupakan. Kita kena kenal lah diri kita, kenapa boleh jadi macam ni. Kita uruskan stres kita dengan baik. Sebab apa jua yang mengubah, diri kita sendiri yang mengubah. Kalau orang lain bagi cadangan macam mana pun, kalau kita tak berubah, kita tak buat, jadi hidup kita tidak boleh berubah. Cuba amalkan senaman-senaman yang ringkas. Jadi mana tahu kita boleh otot yang tegang-tegang tu boleh jadi okey, dia jadi relax. Amalkan pemakanan yang seimbang, tidur yang cukup, adakan rangkaian kawan-kawan yang boleh menyokong dan membantu kita. InsyaAllah kehidupan kita akan lebih baik. Jadi kalau kita tak boleh juga hadapi stres, kita cuba cari orang-orang sekeliling yang kita boleh percaya, ahli keluarga kita, kawan-kawan, guru, kaunselor, pakar psikologi, guru agama dan sebagainya. Jadi saya rasa itu je setakat ni untuk saya share tentang stres ataupun tekanan. Saya juga belajar juga. Saya sendiri juga belajar bagaimana untuk uruskan stres. So kita kena banyak membaca daripada bahan-bahan bacaan di internet dan banyak lagi tentang pengurusan stres ni. Jadi saya tertarik dengan satu bait lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza ni. Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan. Oh biarlah aku pendam tangis di hati. Okey, saya rasa tak payah pendam-pendam lah dalam hati. Jadi kalau kita ada masalah, kita cuba sharing dengan sama. Tahu orang tu akan bantu dan benda tu boleh melegakan kita. Saya rasa cukup dulu setakat ini dari Cikgu Titi. Kita berjumpa lagi di video-video motivasi yang akan datang. Jadi jumpa lagi. Bye.